Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua murid-murid cikgu di luar sana. Cikgu harap agar semuanya sihat dan baik-baik sahaja. Cikgu juga harap agar kamu sentiasa konsisten mengulang kaji dan sentiasa bersemangat untuk ikuti sesi pembelajaran dalam talian yang diusahakan oleh guru-guru kamu di sekolah. Baiklah, sebelum cikgu teruskan perkongsian cikgu dalam video kali ini, jom kita imbas semula perkongsian cikgu dalam video yang lepas. Kata ganti nama diri dan kata sendi nama. Kata ganti nama diri ialah kata yang digunakan untuk menggantikan nama orang. Ia terbahagi kepada 3 jenis, ia atau ia, beliau, mereka dan baginda. Aspek tata bahasa yang kedua iaitu kata sendi nama. Kata sendi nama merupakan kata depan kepada kata nama. Contoh kata sendi nama ialah hingga atau sampai, daripada, dan, bagi atau untuk. Baiklah, cikgu harap agar perkongsian cikgu dalam video yang lepas memberikan nilai tambah kepada kamu semua dan dapat membantu kamu semua untuk faham topik-topik yang seterusnya. Bagaimana? Dah sedia nak belajar? Kalau sudah, cikgu mahu kamu bersedia dengan buku teks kamu sekarang. Jadi, jom kita mulakan. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan belajar tema 4 iaitu perpaduan, Unit 12, Kerjasama Asas Kesejahteraan. Tajuk, Kami Berbincang, iaitu buku teks muka surat 62, Kami Sepakat, buku teks muka surat 63. Standard kandungan kita pada hari ini ialah 1.1, mendengar dan memberikan respon, 2.3, membaca dan mengapresiasi karya sastra dan bukan sastra. Standard pembelajaran 1.2.3, bersoal jawab untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat, 2.3.1, membaca, mengenal pasti dan menerangkan kandungan teks daripada bahan bukan sastra dan bahan sastra iaitu cerita. Objektif pembelajaran ialah pertama, memberikan respon yang tepat secara lisan dan bertulis berdasarkan bahan rangsangan dalam buku teks muka surat 62 dan buku latihan aktiviti muka surat 69. Yang kedua, menyenaraikan secara lisan dan bertulis maklumat berkaitan tajuk dalam buku teks muka surat 63 dan buku latihan aktiviti muka surat 70. Manakala kriteria kejayaan kita pada hari ini ialah murid dapat melengkapkan dialog dengan betul daripada buku teks muka surat 62 dan buku latihan aktiviti muka surat 69 dan menyenaraikan maklumat berdasarkan bahan rangsangan iaitu dari buku teks muka surat 63 dan buku latihan aktiviti muka surat 70. Baiklah murid-murid, kita teruskan dengan melihat terlebih dahulu apakah yang terkandung di dalam buku teks muka surat 61. Di dalam muka surat ini, kita boleh lihat 3 rangkap pantun. Mari kita lafazkan pantun bersama-sama. Di tepi selusur batang jerami, pokok rotan tumbuh bersirat. Bertolak ansur saling memahami, hubungan persahabatan kiat erat. Dalam kota tumbuh meranti, pokok cermai di hujung muara. Andai kita saling hormati, negara damai, rakyat sejahtera. Ikan tenggalan terkena pukat, jala tersirat terkena haruan. Jadikan amalan hidup muafakat, tambah erat ikatan perpaduan. Baiklah, di dalam pantun yang telah kita lafazkan sebentar tadi, kita belajar tentang kepentingan bertolak ansur. Melalui sikap bertolak ansur, persefahaman dalam perhubungan persahabatan
akan dapat kita capai dan ianya akan menjadikan hubungan persahabatan semakin rapat. Selain itu, perasaan saling menghormati antara satu sama lain akan dapat dipupuk. Apabila kita mengamalkan sikap saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat, negara kita akan berada dalam keadaan aman dan harmoni. Rakyat pula akan hidup dalam suasana bersatu padu serta saling bermuafakat. Baiklah, seterusnya, ada satu lagi info yang ingin cikgu kongsikan dengan kamu. Tahukah kamu apakah perkataan yang sama erti atau bersinonim dengan perkataan tolak ansur? Baiklah, perkataan yang sama erti dengan tolak ansur ialah muafakat, toleransi dan juga kompromi. Dan cikgu ingin kamu membuat lebih banyak carian mengenai perkataan sama erti di dalam talian internet. Baik, kita teruskan ya. Seterusnya mari kita bincangkan pula bahan yang terdapat dalam buku teks muka surat 63. Perbincangan di dalam buku teks muka surat 63 ini bertajuk Kami Berbincang dan akan dibahagikan kepada dua, iaitu perbincangan tentang maklumat penting yang terdapat di dalam poster dan perbincangan tentang situasi di mana dua orang murid iaitu Saiful dan Yimi sedang berbincang mengenai pertandingan choir antara kelas yang akan diadakan bersempena sambutan Hari Guru. Baiklah, untuk bahagian pertama dalam buku teks muka surat 63 terdapat beberapa maklumat penting yang terdapat di dalam poster. Maklumat-maklumat itu ialah: pertama, maklumat berkenaan dengan butiran am dalam poster iaitu yang mengandungi maklumat berkenaan dengan nama program iaitu pertandingan choir antara kelas Sekolah Kebangsaan Gemilang sempena sambutan Hari Guru. Tarikhnya iaitu pada 14 Mei 2021. Masa pukul 3 petang dan juga tempat program itu akan dijalankan iaitu di Dewan Besar Sekolah Kebangsaan Gemilang. Seterusnya, maklumat yang kedua ialah syarat-syarat penyertaan. Okey, di sini kita boleh lihat ada 4 syarat penyertaan iaitu yang pertama terbuka kepada murid tahun 3, tema pertandingan menghargai jasa guru, setiap kumpulan terdiri daripada pelbagai kaum dan peserta perlu memakai pakaian kebangsaan. Seterusnya, maklumat yang ketiga ialah berkenaan dengan pengurus pertandingan, iaitu guru yang menguruskan pertandingan ini. Okey, jadi kita dapat lihat di sini Cikgu Haris adalah guru yang bertanggungjawab menguruskan pertandingan choir antara kelas Sekolah Kebangsaan Gemilang. Baiklah, mari kita teruskan perbincangan dengan melihat bahagian kedua dalam buku teks muka surat 63. Di sini kita dapat lihat perbincangan dua orang murid iaitu Saiful dan Yimi berkaitan dengan pertandingan choir antara kelas sempena sambutan Hari Guru. Di dalam dialog yang dilafazkan oleh Saiful, dia bertanya kepada Yimi, apakah lagu yang akan kita pilih dalam pertandingan itu nanti? Yimi menjawab, saya mencadangkan lagu. Jadi untuk mengisi tempat kosong di dalam dialog yang dilafazkan oleh Yimi ini, cikgu ada beberapa cadangan jawapan. Yang pertama ialah lagu Terima Kasih Guru, kedua lagu Guru Tersayang dan ketiga lagu Terima Kasih Cikgu. Baiklah, kamu boleh mendengar lagu-lagu yang cikgu cadangkan ini melalui pautan YouTube seperti mana yang tertera di dalam skrin. Kita teruskan lagi. Setelah Saiful mendengar lagu yang dicadangkan oleh Yimi, dia turut memberikan cadangan lagu yang boleh dinyanyikan oleh mereka dalam pertandingan tersebut. Dia berkata, cadangan saya pula lagu Kau Umpama Lilin.
Jadi, adakah Yime bersetuju dengan cadangan daripada Saiful? Untuk mengetahuinya, kamu boleh rujuk dialog seterusnya daripada Saiful. Saiful berkata, kalau begitu, mari kita maklumkan kepada Cikgu Haris. Baik, di sini membayangkan bahawa Yime bersetuju dengan cadangan lagu daripada Saiful. Oleh itu, dialog yang mungkin sesuai untuk mengisi tempat kosong sebagai dialog yang dilafazkan oleh Yime ialah, saya bersetuju dengan cadangan awak, Saiful. Tambahan pula, seni katanya sesuai dengan tema pertandingan iaitu menghargai jasa guru. Baiklah, cikgu harap kamu faham dan dapat mengikuti dengan baik penerangan yang cikgu berikan tadi. Untuk seterusnya, bagi menguji pemahaman kamu, sekarang mari kita beralih pula ke buku latihan aktiviti. Kita akan membincangkan latihan di dalam buku latihan aktiviti muka surat 69. Latihan ini adalah berdasarkan perbincangan kita dalam buku teks muka surat 62 sebentar tadi. Jika di dalam buku teks muka surat 62 tadi ialah tentang perbincangan antara Saiful dan Yime tentang pertandingan choir antara kelas sempena Hari Guru. Sekarang mari kita lihat pula perbincangan di antara Imran, Kiran, Li Qiang dan Ipis berkaitan dengan kursus penciptaan pantun. Baiklah, di sini kamu telah diberikan beberapa maklumat mengenai kursus penciptaan pantun. Antara maklumatnya ialah tarikh, masa dan tempat kursus tersebut dijalankan. Seterusnya terdapat juga maklumat tentang syarat-syarat penyertaan serta guru yang bertanggungjawab berkaitan kursus tersebut. Dan di sini terdapat 5 tempat kosong di dalam dialog yang perlu kamu lengkapkan dengan betul. Mari kita lihat satu-satu. Kita mulakan dahulu dengan dialog yang dilafazkan oleh Imran. Imran berkata, rakan-rakan, saya mendapat maklumat tentang kursus penciptaan pantun. Kiran menjawab, wah, menariknya. Pantun ialah budaya orang Melayu yang cukup diminati oleh semua kaum di Malaysia. Bilakah? Jadi apakah jawapan yang sesuai untuk diisikan pada tempat kosong ini? Untuk menjawab soalan ini, mari kita lihat dahulu tentang fungsi kata tanya bilakah. Ianya merujuk kepada pertanyaan berkaitan masa berlakunya sesuatu perkara. Jadi apakah perkara yang ditanyakan oleh Kiran kepada Imran? Untuk ini, kita rujuk kepada dialog yang dilafazkan oleh Imran sebelumnya. Di dalam dialog sebelumnya, Imran bercerita berkenaan dengan kursus penciptaan pantun. Baik, jadi jawapan yang sesuai untuk diisikan pada tempat kosong ialah, bilakah kursus penciptaan pantun akan diadakan? Baik, seterusnya Imran menjawab, kursus penciptaan pantun akan diadakan. Baik, untuk melengkapkan tempat kosong ini, kita rujuk pula kepada soalan Kiran sebelumnya. Baik, soalan Kiran sebelumnya adalah yang berkaitan dengan masa. Oleh itu, untuk melengkapkan tempat kosong, kamu haruslah merujuk kepada tarikh dan masa kursus penciptaan pantun diadakan. Baik, kita teruskan lagi. Li Qiang bertanya, siapakah? Baik, untuk mengisi tempat kosong pada nombor 3 ini, kita lihat dahulu apakah fungsi kata tanya siapakah. Siapa merujuk kepada pertanyaan berkaitan dengan orang. Untuk mengetahui tentang siapakah yang dimaksudkan oleh Li Qiang di dalam soalannya, kita rujuk kepada dialog seterusnya oleh Imran. Imran berkata, Cikgu Zainal yang akan mengajarkan kursus ini. Di sini menunjukkan siapa yang dimaksudkan oleh Li Qiang tadi ialah siapakah
yang akan mengajar kursus ini. Maksudnya kursus penciptaan pantun. Baik, oleh itu, siapakah? Untuk menjawab soalan, sila rujuk kepada jawapan Imran di dalam dialog seterusnya. Baiklah, kita teruskan lagi. Cuba pula kamu teka, apakah soalan yang ditanya oleh Ipis kepada Imran? Cikgu rasa kamu pasti dapat menjawabnya. Baik, untuk mengetahui soalan yang ditanya oleh Ipis, kamu boleh merujuk kepada bentuk jawapan yang diberikan oleh Imran. Imran menjawab, kamu perlu menghubungi Cikgu Suhaila untuk mendaftar. Baik, di sini kata kunci bagi jawapan Imran ialah Cikgu Suhaila. Seperti mana yang telah cikgu terangkan tadi, apabila bertanya berkenaan dengan orang, kita akan menggunakan kata tanya siapa. Jadi, siapakah? Dan seterusnya. Kamu boleh jawab berdasarkan jawapan yang diberikan oleh Imran, iaitu untuk mendaftar. Jadi, jawapannya, siapakah yang perlu saya hubungi untuk mendaftar? Kemudian Ipis bertanya, Kiran, adakah kamu berminat untuk menyertainya? Di sini kita lihat pula berkenaan dengan kata tanya adakah. Baik, kita lihat dulu fungsinya. Adakah digunakan untuk mendapatkan jawapan ya atau tidak? Baik, pada pendapat kamu, adakah Kiran ingin menyertai kursus penciptaan pantun? Jadi untuk mengetahui adakah Kiran bersetuju untuk menyertainya, rujuk pula kepada pertanyaan Imran seterusnya. Mengapakah kamu ingin menyertainya? Jadi, soalan yang ditanyakan oleh Imran kepada Kiran membayangkan bahawa Kiran bersetuju untuk menyertai kursus penciptaan pantun. Oleh yang demikian, jawapan bagi soalan nombor 4 haruslah dirujuk kepada soalan yang ditanyakan oleh Imran. Baiklah, seterusnya mari kita rujuk pula kepada pertanyaan yang ditanyakan oleh Imran kepada Kiran. Di sini, dia menggunakan kata tanya mengapa. Mengapa kamu ingin menyertainya? Baik, kita lihat apakah fungsi kata tanya mengapa. Mengapa digunakan untuk menanyakan sebab berlaku sesuatu? Di sini, kita tumpukan perhatian kita kepada sebab. Jadi, untuk mengisi tempat kosong bagi dialog yang dilafazkan oleh Li Qiang, kamu haruslah memberikan sebab mengapa Li Qiang ingin menyertai kursus penciptaan pantun. Jadi, jawapan yang mungkin boleh kamu gunakan di sini ialah saya berminat menyertainya kerana kamu nyatakan sebab yang bersesuaian. Baiklah, kita teruskan lagi pelajaran kita pada hari ini dengan membincangkan bahan di dalam buku teks muka surat 63. Di sini kita dapat lihat terdapat 3 orang murid sedang berbincang mengenai maklumat yang terdapat pada kotak susu bagi program susu sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia. 3 maklumat penting yang mereka bincangkan berdasarkan susu kotak tersebut ialah: pertama, ramuannya; kedua, berkenaan kandungan nutrisinya; dan yang ketiga, berkenaan dengan maklumat lain. Baik, mari kita lihat secara terperinci tentang maklumat-maklumat yang terdapat pada kotak susu tersebut. Yang pertama, berkenaan dengan ramuannya. Ramuan yang dicatatkan pada kotak susu tersebut ialah gula, lemak susu, koko dan bahan perisa yang dibenarkan. Maklumat yang kedua pula ialah berkenaan dengan
kandungan nutrisi. Baik, berdasarkan pada kotak susu tersebut, ia mencatatkan berkenaan dengan kandungan nutrisi iaitu tenaga, protein, karbohidrat, gula, lemak dan kalsium. Dan yang terakhir iaitu berkenaan dengan maklumat lain. Maklumat lain yang terdapat pada kotak susu tersebut ialah berkenaan dengan kempen kita semula, kempen menjaga alam sekitar dan juga kempen belilah barangan buatan Malaysia. Baiklah murid-murid, bagi menguji pemahaman tentang apa yang telah kita bincangkan daripada buku teks sebentar tadi, sekarang cuba pula kamu senaraikan maklumat penting yang terdapat dalam plastik pembungkus makanan ringan berikut. Kamu boleh senaraikan seperti mana yang kamu lihat di dalam skrin sekarang ini. Dan sebelum cikgu akhiri perkongsian cikgu kali ini, cikgu tinggalkan kamu dengan satu lagi tugasan, iaitu tugasan di dalam buku latihan aktiviti muka surat 70. Baiklah, kita telah sampai di akhir perkongsian cikgu dalam sesi PDPR kita pada kali ini. Cikgu berharap agar perkongsian cikgu ini akan dapat memberi manfaat dan membantu kamu dalam meneruskan pembelajaran, terutamanya dalam kita menempuh cabaran PDPR pada era pandemik ini. Sehingga kita jumpa lagi, cikgu harap agar kamu semua jaga diri, sentiasa patuhi SOP dan jaga kebersihan dan keselamatan diri. Salam sayang dari cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kerana menonton, jangan lupa like, share dan subscribe channel ini untuk belajar lebih banyak lagi topik yang menarik. Jumpa lagi di video yang akan datang.